Negeri Perak Darul Rizwan merupakan negeri keempat besarnya di Malaysia, mempunyai keluasan 12,800 km persegi dan menyimpan banyak kisah sejarah lampau. Negeri Perak merupakan salah sebuah daripada kerajaan Melayu tua di samping negeri Kedah dan Pahang. Sebelum munculnya Kesultanan Melayu Perak, sudah pun wujud kerajaan Beruas dan kerajaan Manjung. Kewujudan kedua-dua kerajaan ini sezaman dengan kerajaan negeri Melaka. Namun, kedua-duanya hilang dari lipatan sejarah akibat peperangan sesama sendiri. Di Perak telah wujud kerajaan tua yang dikenali sebagai Gangga Negara. Kemudian muncul pula kerajaan Beruas dan kerajaan Manjung. Ketiga-tiga kerajaan ini dikenal pasti wujud di dalam daerah Manjung ataupun daerah Dinding pada hari ini. Dari pekajian arkeologi, bagi kawasan-kawasan lain di Perak, terdapat juga pendapatan-pendapatan bermasyarakat. Misalnya, di daerah Hulu Perak, pertempatan-pertempatan awal ini terdapat di Gua Badak dan di Kuarta Tempan bagi kawasan Lenggong. Di daerah Kuala Kangsar pula, terdapat di Gunung Pondok dan juga di Gua Kerbau dalam kawasan Padang Rengas. Manakala di daerah Kinta, pertempatan ini dapat dikesan di Gunung Curau, dekat Tambun dan juga dekat Tanjung Rambutan. Di selatan Perak, bagi daerah Batang Padang, pertempatan awal ini dapat dikesan di Bangkong dan juga di Bidoh. Dari kajian ekologi ini telah membuktikan pertempatan awal yang telah disebutkan ini merupakan pertempatan yang bertamadun. Pelbagai pendapat mengenai bagaimana negeri Perak mendapat nama. Ada pendapat menyatakan nama Perak diambil sempena galian logam yang banyak terdapat di negeri Perak, iaitu Perak. Selain itu, ada yang berpendapat nama Perak diambil sempena nama Sungai Perak yang terletak di Kampung Cegagala, di mana terdapat banyak ikan berwarna keputihan seperti perak. Sejarah Kesultanan Perak juga boleh dikaitkan dengan Kesultanan Melaka. Kerajaan awal Perak membuat hubungan diplomatik dengan Kesultanan Melaka. Oleh itu, Kerajaan Melayu Perak adalah warisan daripada Kesultanan Melaka. Kerajaan Melayu Perak sama seperti kerajaan-kerajaan Melayu yang lain mengguna pakai sistem dari Kerajaan Melayu Melaka. Ini kerana sehingga ke hari ini, Kerajaan Melayu Perak adalah satu-satunya kerajaan Melayu yang mewarisi titisan darah daripada Kerajaan Melayu Melaka. Sultan-sultan yang memerintah di Perak sehingga kepada hari ini adalah waris
daripada Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah. Jadi, Kesultanan Melayu Perak yang ada pada hari ini adalah satu kesultanan yang bersambungan selama hampir 500 tahun. Susur galur Kesultanan Perak bermula apabila Tun Saban yang menjadi pembesar di Hulu Perak telah mengetuai rombongan pembesar-pembesar daerah menghadap Sultan Mahmud Shah di Kampar, Pulau Sumatera. Baginda Sultan memperkenankan Raja Muzaffar untuk dinobatkan di Perak. Sultan Muzaffar Shah ibni almarhum Sultan Mahmud Shah telah ditabalkan menjadi Sultan Perak pertama pada tahun 1528 dan pusat pemerintahan baginda terletak di Tanah Abang, iaitu Teluk Bakung di daerah Perak Tengah. Selepas pemerintahan Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Bruas dan Kerajaan Manjung, terdapat kekosongan pemerintahan di negeri Perak. Walau bagaimanapun, setiap pertempatan diperintah oleh pembesar-pembesar setempat. Para pembesar yang ada di Perak telah bermuafakat untuk mendapatkan seorang daripada anak Sultan Mahmud Shah bagi dirajakan di negeri Perak. Pembesar Perak yang diketuai oleh Tun Saban telah ditugaskan untuk mendapatkan perkenan daripada Sultan Mahmud bagi baginda merajakan seorang daripada puteranya. Raja Muzaffar Shah berangkat ke Perak bersama-sama dengan rombongan Tun Saban. Ini bermakna pihak pembesar Perak telah pun membuat persediaan untuk menabalkan Raja Muzaffar menjadi Sultan Perak yang pertama. Ada satu lagi versi yang menyatakan bahawa setelah mendapat perkenan daripada Sultan Mahmud yang ketika itu bertahta di Kampar, Sumatera, Raja Muzaffar bersama-sama dengan rombongannya telah datang ke Perak melalui Siak dan juga Kelang. Dari Kelang, rombongan baginda telah disambut oleh Tun Saban dan pembesar-pembesar Perak di Kuala Sungai Perak. Baginda kemudiannya dibawa mudik sehingga ke satu tempat yang bernama Tanah Abang yang pada hari ini terletak di Kampung Air Mati dekat Teluk Bakung dalam daerah Perak Tengah. Di situlah baginda ditabalkan dan bergelar Sultan Muzaffar Shah. Sistem pewarisan Kesultanan Perak pada peringkat awal adalah sama seperti Kesultanan Melayu yang lain. Ia adalah turunan daripada ayah kepada anak atau daripada abang kepada adik. Sejak akhir abad ke-18 bermula dengan Sultan Ahmadin Shah, aliran ini diubah. Anak atau adik sultan tidak lagi menjadi waris mutlak. Proses pelantikan mengikut giliran disusun dalam hierarki waris negeri. Putera sultan yang memerintah tidak akan menjadi waris secara terus. Sistem ini tidak mengikut sistem turun-temurun. Sistem ini dikenali sebagai sistem giliran. Begitu juga sistem pembesar. Ia tidak menjadi warisan daripada bapa kepada anak, tetapi menjadi warisan keluarga besar yang mempunyai susur galur dengan pembesar.
Terdapat persamaan dengan Kerajaan Melayu Melaka. Pembesar di Perak mengamalkan sistem 4 lipatan yang dikenali dengan gelaran Orang Besar 4 yang terdiri daripada 4 orang, Orang Besar 8 terdapat 8 orang, Orang Besar 16 terdapat 16 orang dan Orang Besar 32 terdapat 32 orang. Orang Besar 4 terdiri daripada Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Orang Kaya Menteri Padu Ketuan, Orang Kaya Temenggung Raja dan Orang Kaya Besar Maharaja Diraja. Kesultanan Negeri Perak adalah berasal daripada Melaka, ya, dan Melaka berasal daripada Bugis Seguntang, bukan macam itu. Jadi apabila Melaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511, anak daripada Sultan Mahmud yang kalah oleh Portugis telah dilantik oleh pembesar Negeri Perak untuk jadi sultan, iaitu Raja Muzaffar, iaitu Sultan Perak yang pertama. Sultan Perak pertama pada tahun 1528, itulah silap saya. Jadi dengan itu pemerintahan Kesultanan Negeri Perak mengikut pemerintahan Kesultanan dan Pentadbiran Melaka, ya. Itu sultan sebelah atas sekali, dan selepas itu Orang Besar 4, Orang Besar 8, Orang Besar 16, Orang Besar 32 dan Tok Penghulu dan Ketua Kampung ataupun Tok Sidang. Jadi di atas sekali sultan yang memerintah. Di bawah ni mengikut kuasa. Orang Besar 4 banyak kuasanya lagi. Lepas itu Orang Besar 16 ada 16 orang. Orang Besar 32 orang. Jadi artinya seluruh pelosok negeri Perak ada wakil-wakil sultan. Ada Tok Sidang mulanya, Penghulu, Orang Besar 32 dan Orang Besar 16, Orang Besar 8, Orang Besar 4 dan seterusnya sultan. Dan di bawah sultan dipanggil sebagai waris negeri, ada pula raja-raja, ya. Ini raja yang pertama sultan, raja muda, raja kecil sulung, raja kecil besar, raja kecil tengah, ya. Ada itu waris dari kesultanan. Jadi pemerintahan Negeri Perak adalah merupakan pemerintahan Melayu asal yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Perak juga kaya dengan hasil-hasilnya seperti pertanian, hutan, laut dan hasil bumi. Hasil yang banyak ini telah memakmurkan Perak. Namun, hasil-hasil ini juga bukan sahaja membawa kedatangan para pedagang, malahan penjajah. Pada peringkat awal, Perak berdagang hasil biji timah, rotan, kayu gaharu dan gajah dengan Portugis di Melaka. Namun apabila Belanda menjajah Melaka, mereka mengamalkan dasar monopoli dan turut membabitkan Perak. Perak dipaksa menandatangani perjanjian untuk menjual biji timah kepada Belanda melalui Syarikat Hindia Timur Belanda VOC. Hasil bumi dan hasil hutan yang banyak juga menyebabkan Siam turut berminat untuk menakluk Perak. Namun campur tangan British melalui perjanjian Law pada tahun 1826 menyelamatkan Perak daripada menjadi jajahan taklukan Siam. Kerajaan Perak pernah mengalami zaman kemerosotan akibat perkembangan penjajahan British. Pendudukan British serta perkembangan Pulau Pinang dan Singapura telah membawa ramai orang Cina ke negeri-negeri Melayu termasuk Perak. Kemasukan orang-orang Cina ke negeri Perak menyebabkan tercetusnya perang saudara di kalangan pelombong-pelombong biji timah iaitu Gihin dan Haisan. Pada masa yang sama juga, sistem aliran pelantikan sultan telah menjadi punca kepada perebutan jawatan apabila tidak diikuti dengan sepenuhnya. Krisis ketahtaan yang berlaku menjadikan para pembesar turut berpihak-pihak. Akibatnya, sistem pemerintahan menjadi kian lemah. British telah mengambil kesempatan dan cuba menangguk di air keruh akibat daripada perang saudara dan krisis ketahtaan ini. Kerajaan Melayu Perak terpaksa akur dengan tuntutan British untuk memberi naungan melalui perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874.
sistem pemerintahan yang mempunyai hierarki ataupun kedudukan-kedudukan yang membolehkan untuk mencapai satu kedudukan yang lebih tinggi. Peristiwa yang membawa kepada penjajahan British terhadap Perak melalui perjanjian Pangkur, berlakunya krisis ketataan kepada institusi kesultanan dan wujudnya perpecahan di kalangan pembesar-pembesar. Bila mana Raja Muda Abdullah tidak dapat menghadirkan diri dalam upacara pemakaman Sultan Ali. Keadaan ini telah menyebabkan pihak pembesar yang ada di sebelah hulu bermuafakat untuk melantik Raja Bendahara Ismail menjadi Sultan Perak bagi membolehkan Raja Muda Abdullah mengisytiharkan dirinya menjadi Sultan di sebelah hilir, manakala Sultan Ismail bertahta di sebelah hulu. Keadaan ini juga telah menyebabkan pembesar-pembesar yang ada di Perak juga berpecah dan memihak di antara dua sultan ini. Kesultanan Perak adalah warisan dan kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Perak pada hari ini adalah jurai keturunan yang bersambungan daripada Sultan Mahmud Shah Melaka. Sistem pembesar yang wujud masih meneruskan tradisi Melaka. Ia amat berperanan dalam pelantikan sultan. Gandingan sultan dan pembesar memantapkan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Perak. Namun, apabila berlaku perbalahan, negeri Perak akhirnya merosot dan terus dijajah. Sejarah telah membuktikan bahawa muafakat itu membawa berkat. Siam nyaris menaluki Perak apabila Kedah sanggup menjadi pengantaranya. Begitu juga British dapat bertapak di Perak apabila pihak pemerintah dan orang besarnya sanggup dipergunakan. Persengketaan sesama sendiri memudahkan musuh untuk memecah belah dan merampas kuasa.